A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersama-sama lagi kita pagi ini di dalam sesi tadabbur harian, tadabbur Al-Quran, satu hari satu muka surat. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 241 insya-Allah. Muka surat 241, dan kita akan bersama-sama di dalam surah Yusuf. Masih di surah Yusuf ayat 44 sehingga ayat 52 insya-Allah. Jadi kepada semua, yang pertamanya dah dapat memberikan feedback suara dan juga gambar, insya-Allah, itu yang pertama. Yang keduanya, insya-Allah kepada sesiapa yang mempunyai kemudahan untuk membuka mushaf, harapnya dapat membuka mushaf bersama-sama kita menatapi mushaf pada pagi ini. Kita mulakan pagi kita dengan sesuatu yang terbaik, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan keberkatan kepada hidup kita, insya-Allah. Moga-moga kita akan dapat sesuatu yang terbaik daripada Al-Quran. Moga-moga Quran akan membentuk cara hidup kita, cara fikir kita, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kepada yang memberi feedback, gambar dan juga suara. Alhamdulillah, hari ini muka surat 241 insya-Allah. Moga-moga dapat buka mushaf sama-sama. Kalau tak dapat muka, tak sesuai untuk membuka mushaf, insya-Allah tak apa, insya-Allah moga-moga kita akan dapat mendengar, insya-Allah, sesi kita hari ini sedikit cerita tentang kisah Nabi Yusuf. Kita telah sampai ke sesi kita pada pagi ini, iaitu kisah tentang mimpi raja. InsyaAllah tentang kisah mimpi raja, iaitu raja negeri Mesir. Yang kita katakan sebelum daripada ni bahawa raja negeri Mesir ni adalah berbeza dengan Firaun. Sebagaimana menurut kajian-kajian pun, kajian-kajian ataupun ahli sejarah moden pun yang mengkaji tentang kisah-kisah negeri Mesir ni, memang kisah negeri Mesir ni merupakan satu pengkajian yang hebat lah, sehingga terdapat satu subjek ataupun sehingga ada pengkhususan di dalam kisah sejarah negeri Mesir ni. Mungkin tak sama dengan sejarah-sejarah negeri lain kerana tidak mempunyai kesan-kesan arkeologi yang banyak. Tapi negeri Mesir ni mempunyai peninggalan yang banyak. Jadi para saintis telah membuat kajian dan mereka telah mengkaji tulisan-tulisan yang ada di dinding-dinding, di dalam piramid dan sebagainya. Jadi mereka membuat kesimpulan, mereka mengatakan, ini teori mereka lah, mengatakan bahawa raja pemerintah Mesir ni mempunyai banyak kingdom, dipanggil kingdom, dinasti kan. Jadi apa yang berlaku semasa Nabi Musa berbeza dengan apa yang berlaku semasa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni lebih dahulu, lebih awal daripada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tu datang kemudian. Nabi Musa ni adalah keturunan daripada Nabi Yaqub alaihissalam. Adik-beradiknya iaitu Nabi Musa. Nabi Yusuf ni adalah awal lagi, lebih awal, sebab Nabi Yusuf adalah anak kepada Nabi Yaqub alaihissalam, dan dialah yang mula-mula sekali membawa Bani Israel itu pergi. Jadi pada masa Nabi Yusuf alaihissalam, pada masa itu raja-raja mereka tak dipanggil sebagai Firaun. Jadi ini sedikit perbezaan lah. Kita tengok nanti bahawa negeri di dalam Bible, saya nak ceritakan sikit dalam Bible dia gunakan semua nama tu adalah dinamakan Firaun. Semua dinamakan Firaun. Raja yang memerintah semasa Nabi Yusuf pun dinamakan sebagai Firaun juga. Raja yang memerintah semasa Nabi Musa pun dipanggil sebagai Firaun juga. Itu dalam Bible. Tetapi dalam Quran berbeza. Dalam Quran, apabila kita tengokkan penggunaan perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semasa zaman Nabi Musa, semasa zaman Nabi Yusuf digunakan perkataan Malik. Tetapi semasa zaman Nabi Musa digunakan perkataan Firaun. Ini salah satu daripada bukti nak menunjukkan bahawa sebenarnya Nabi Muhammad, sebab ada tuduhan mengatakan bahawa Nabi Muhammad ini mengambil daripada ajaran Kristian, ajaran sebelum daripada itu. Jadi kita daripada penggunaan perkataan pun dah berbeza. Jadi bagaimana kalaulah Nabi Muhammad ni yang dituduh ambil daripada Bible ni, ambil daripada ajaran terdahulu, ambil daripada Nabi Isa dan sebagainya, nescaya dia akan gunakan perkataan yang sama kan, Firaun kan. Tapi ini tak, ini zaman Nabi Yusuf raja, zaman Nabi Musa digunakan perkataan Firaun. Jadi insya-Allah kita akan tengok insya-Allah sama-sama. Jadi bila raja ni bermimpi, jadi dia pun mintalah kepada
orang-orang yang berada bersama-sama dengan dia tu, orang-orang besar lah, bangsawan yang bersama dengan dia tu, untuk mentadbirkan mimpinya. Apa maksud mimpi aku ni? 7 ekor ini kan, 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus, dan kemudian tu 7 tangkai yang segar, tetapi tiba-tiba dibelit oleh 7 tangkai yang kering. Jadi apa maksud ini? Jadi mereka berkata dalam ayat ni, insya-Allah kita akan tengok kan, kembula dekat sini kan, qalu adghasu ahlam. Itu jawapan mereka. Jadi jawapan ni pembesar-pembesar mereka tak, tuanku, macam itulah mungkin agaknya dia kata kan. Qalu, mereka berkata adghasu ahlam. Ini semua ni dia kata adghas. Adghas ni makna mengarut lah, kita kata campur aduk kan. Adghas ni satu benda yang bercampur aduk. Ahlam ni mimpi. Jadi dia kata, tuanku, ini mimpi karut-marut lah ni kan, jangan percaya sangat tu kan. Kemudian dia kata, wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin. Kemudian dia kata pula, kami sebenarnya tak tahu pasal takwil mimpi ni. Itu. Jadi akhirnya mereka pun berlepas diri lah kan, nak mengatakan bahawa kami tak tahu pun. Jadi kami tak tahu buat apa nak kata mengarut-ngarut pula kan. Jadi tiba-tiba pada masa tu diberitakan bahawa, diceritakan oleh Allah SWT di sini kan, bahawa budak tadi tu, ataupun hamba tadi tu, ataupun pekerja tadi tu, yang terlepas dari dalam penjara, yang dulu bersama-sama dengan Nabi Yusuf AS dalam penjara tu, yang telah selamat. Dia ada 2 orang kan, satu kena bunuh, satu selamat kan. Satu tu pemberi minum, pembuat air untuk raja. Satu lagi tu pemberi makan, pembuat roti. Jadi pembuat roti telah dibunuh lah. Jadi yang tinggal sekarang ni ialah orang yang bekerja, yang memberi minum tu, menjaga minuman raja. Jadi dia ni dia ni nak cerita ni ialah dia ni selamat. Jadi waqala allazi naja minhuma. Tiba-tiba pada masa itulah berkatalah yang selamat daripada keduanya, daripada kedua hamba tadi tu yang dalam penjara tadi tu, waddakara ba'da ummah. Jadi selepas pada masa itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lepas tu waddakara, iddakara ni maknanya ialah dia teringat. Asalnya ialah zakara kan. Maknanya dia teringat apa? Dulu ada dalam penjara, dulu ada seorang lelaki yang bernama Yusuf, yang berdakwah dia, yang berceritakan dia. Jadi waddakara ba'da ummah. Ummah ini bukannya ummah sini bukannya satu ummah tu, tapi makna satu tempoh masa yang panjang. Itu makna dia teringat. Waddakara ba'da ummah makna tiba-tiba dia pun teringatlah selepas daripada satu tempoh masa yang sangat panjang. Apa yang dia teringat? Ana unabbiukum bi ta'wili, dia kata. Aku akan beritahu kepada kamu, dia kata, tentang takwil mimpi raja ni. Baru dah teringat sebab apa? Dalam penjara dulu dia pun pernah diceritakan oleh seorang yang tinggal bersama dia dalam penjara tu, iaitu Yusuf alaihissalam. Jadi dia pun kata, ana unabbiukum bi ta'wili, aku akan beritahu kepada kamu semua tentang takwil mimpi raja ni. Fa'arsilun, dia kata. Fa'arsilun artinya utuskanlah, hantarkan aku untuk berjumpa dengan Nabi Yusuf. Kemudian jadi orang pun hantarlah dia kan. Dengan selepas daripada dia minta nak jumpa tu kan, lalu orang pun hantarlah dia untuk berjumpa dengan Nabi Yusuf. Jadi dia pun berkata, bila dia berjumpa Nabi Yusuf, orang hantar dia, dia pun dia kata, Yusuf, dia kata, ayyuhas siddiq, dia kata, wahai Yusuf, orang yang benar. Orang yang benar maknanya yang bercakap, apa yang dia cakap tu betul, apa yang dia takwil dia tu adalah betul. Ayyuhas siddiq, aftina fi 7 baqarat. Jadi kata lelaki tadi tu, lelaki yang terlepas tadi kan, dia kata, tolong beritahu kami, dia kata ni fi 7 baqarat ni, sebab raja ni mimpi, iaitu 7 ekor lembu simanin yang gemuk, yakuluhunna 7 ijaf, yang dimakan, tapi dimakan oleh 7 ekor lembu yang ijaf, yang kurus. Wasabi'in sumbulat, dan kemudian tu ada 7 juga tangkai khudrin, yang hijau, yang segar, yang bugar, yang cantik, yang baru, mana kan, wa ukhra yabisan, tapi ada lagi 7 tangkai lain yang mana yang tu kering. Jadi iaitu dia pun lepas tu dia membelik tu kan, melengkar tu kan, sehingga yang hijau tadi, yang fresh tadi tu tiba-tiba jadi kering juga, jadi macam tu juga. Jadi wahai Yusuf ayyuhas siddiq, dia kata, wahai Yusuf yang siddiq, yang benar, yang pandai, ceritakan kepada kami, dia kata, la'alli arja', dia kata, moga-moga aku nanti akan dapat kembali ilan nas, kepada raja. Nas tu maksudnya raja dan juga kumpulan-kumpulan raja tu lah, mana pembesar-pembesar raja tu, la'allahum ya'lamun, moga-moga mereka dapat tahu apa maksud daripada mimpi raja tu. Okey, jadi sekarang ini lelaki tadi pun
setelah berjumpa Nabi Yusuf, ceritakan apa maksud itu. Qala, lalu berkatalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun berkata, dia kata tazra'una sab'a sinin. Nabi Yusuf kata tazra'una maknanya izra', maknanya kamu tanamlah. Maksud sini lah kamu tanamlah sab'a sinin, 7 tahun. Makna tanam betul-betul dalam masa 7 tahun tu. Da'aba maksudnya ialah mutatabi'ah tu maknanya berterusan, tanam sungguh-sungguh dalam masa 7 tahun. Kemudian fama hasattum, tapi apa yang kamu dapati, yang kamu perolehi, kamu tuai, fama hasattum fazaruhu fi sumbuli, hendaklah kamu simpan dia, tinggalkan dia, jangan ceraikan daripada tangkai dia. Tengok kan apa kata Nabi Yusuf ni, kat mana fazaruhu fi sumbulihi, jangan kamu, maknanya kita simpan pada tangkai dia. Biji-biji itu maknanya kalau gandum ke, kalau padi ke, kita pun akan simpan. Kalau orang-orang zaman dulu pun memang macam tu kan, kita tengok kan, orang yang tanam padi, mereka tanam padi, mereka potong padi tu, mereka tak ceraikan daripada tangkai tu. Rupa-rupanya benda ni telah diceritakan oleh Nabi Yusuf dalam Al-Quran. Diceritakan bahawa apa, kalau buat macam tu, dia akan boleh disimpan lama kan. Tapi kalau diceraikan saja daripada tangkai dia, dia akan rosak. Jadi illa qalilan mimma ta'kulun, kata Nabi Yusuf, melainkan sedikit saja daripada apa yang kamu nak makan. Minta maaf lambat sikit jadi illa qalilan, melainkan sedikit saja daripada apa yang kamu nak makan. Maknanya kamu ceraikan daripada tangkai dia tu apa yang kamu nak makan saja. Apa yang kamu tak nak makan, kamu simpan pada tangkainya. Itu Nabi Yusuf beritahu kepada lelaki itu yang datang tanya dia tu. Summa ya'ti, kemudian kata Nabi Yusuf, summa ya'ti, kemudian akan datang selepas daripada itu, min ba'di zalik, selepas daripada 7 tahun tadi itu akan datang apa kan, sab'un syidad. Dia kata sab'un syidad, 7 tahun yang syidad. Syidad tu maknanya dahsyat. Dahsyat tu maknanya kemarau, mungkin tak ada makanan, nak tanam tak boleh, tu syidad. Ya'kulna ma qaddamtum, dia akan makan 7 tahun yang datang selepas itu, dia akan makan apa yang kamu qaddamtum, kamu usahakan sebelum daripada ni. Maknanya kamu tak boleh tanam apa-apa lah. Dia akan makan, maknanya kalau kamu tak simpan awal-awal, maka kamu nak makan apa? Jadi sebab itulah tanam banyak-banyak, tanam sungguh-sungguh, kemudian kamu simpan. Kamu makan sikit saja, makan kadar-kadar yang kamu perlu saja. Jangan bermewah-mewah, jangan lebih-lebihkan, jangan konon-konon kan, confident bahawa selepas ni, tak, jaga-jaga confident. Jadi selepas daripada ni ada kemarau. Jadi Nabi Yusuf kata ma qaddamtum ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun, melainkan sedikit saja daripada apa yang kamu simpan. Jadi maknanya sekarang ni kamu simpan, nanti selepas daripada zaman susah, jadi kamu jangan makan, dia kata, kecuali sikit saja. Jadi selepas daripada itu kamu akan makan apa yang kamu simpan. Jaga-jaga kan, berhati-hatilah maknanya kan. Tuhsinun artinya ialah tadakhirun maknanya. Okey, selepas daripada itu kita tengok ayat yang ke-49. Allah Subhanahu Wa Taala cerita lagi. Selepas tu summayati, selepas daripada 7 tahun yang kemarau tadi tu, yang syidad tadi tu, summayati min ba'di zalik, selepas daripada itu akan datang lagi min ba'di zalik amun fihi yughas. Amun fihi yughas, tahun yang mana yughas ni ialah daripada maknanya ialah hujan, dihujani maknanya, iaitu tahun-tahun yang kamu ini padanya ada hujan-hujan. Jadi artinya apabila sebut yughas ni, artinya ialah maknanya subur maknanya. Subur iaitu hujan turun, tak ada masalah, tak kering, seolah kan, jadi mereka pun boleh bertanam. Yughasun nas, manusia pun dapat hujan pada masa itu. Wa fihi ya'sirun, dan pada tahun-tahun itu mereka boleh ya'sirun. Ya'sirun maknanya ialah memerah, maknanya memerah buah lah kan, kalau buah anggur, buah apa kan, boleh buah. Perkataan ini wa fihi ya'sirun ini nak menunjukkan bahawa kehidupan mewah, maknanya kan kehidupan kembali kepada biasa, kehidupan tak ada masalah, sehingga mereka ni boleh hidup dengan mewah dan mereka boleh minum benda-benda lah kan. Maknanya bila sebut ya'sirun maknanya iaitu keadaan tu kembali aman damai,
kembali banyak makanan dan mereka tak ada banyak masalah pada masa itu. Jadi seterusnya ayat yang ke-50 insya-Allah. Kita sampai pada ayat yang ke-50. Seterusnya apa Allah Taala kata? Wa qala al-malik. Jadi lelaki tadi ini, lelaki tadi pun pergilah beritahu kan. Pergi beritahu kepada raja, begini-begini kan. Ini cerita Yusuf yang berada di dalam penjara. Ini takbir mimpi dia. Jadi ceritalah dulu dia ni takbirkan mimpi aku begini-begini. Dia ni pandai dan apa dia takbir mimpi dia tu betul. Dan kemudian sekarang ni dia telah menceritakan takwil mimpi tuanku. Gitu kan maknanya kan. Jadi gini-gini dia cakap dia tu. Jadi raja pun gembira. Raja gembira dengar cerita dia tu. Jadi waqala al-malik ituni bihi. Tolong bawa dia tu, orang yang mentakbir mimpi tu, Yusuf tu kan daripada dalam penjara tu bawa sini. Maknanya, jadi maknanya kalau kira kat situ maknanya penjara tu agak di luar daripada kampung. Itulah jauh sikit daripada tempat istana tu. Jadi dia kata bawa ke sini. Waqala al-malik ituni bihi. Berkatalah raja, bawa dia ke sini. Falamma ja'ahu, apabila datang kepadanya, iaitu Yusuf, bukan minta maaf, apabila Rasul situ ialah bukan Rasul, tapi Rasul situ maksudnya ialah utusan tadi tu. Jadi apabila dia kata, apabila itu datang, utusan tadi tu, utusan yang datang untuk mengambil Nabi Yusuf tu, untuk dikeluarkan daripada penjara tu. Jadi dia kata, falamma ja'ahur rasul, apabila datanglah utusan tersebut kepada Nabi Yusuf alaihi salam, qala, apa kata Nabi Yusuf? Dia nak keluar. Kalau ikutnya kan maknanya orang dah duduk dalam penjara ni sampai kita baca sebelum ni kan 7 tahun ke 10 tahun ke 12 tahun ke, tak lama sangat ni kan. Kalau orang bawa nak keluar lah kan Tapi apa kata Nabi Yusuf? Tak, dia kata. Qala rji', dia kata. Balik ila rabbik. Balik kamu semula kepada Tuhan kamu tu, kepada orang besar kamu tu, kepada inilah maknanya yang datang tu maknanya ialah hamba lah kalau ikutnya kan, hamba ataupun orang gaji dan sebagainya kan. Jadi dia kata balik kepada Tuhan kamu tu, kata fas'alhu. Sebab apa? Dia tak nak keluar. Kenapa dia tak nak keluar? Kenapa Nabi Yusuf tak nak keluar? Orang dah nak bawa dia keluar, gaji dah minta dia ni supaya dia ni boleh keluar. Dia kata fas'alhu, tanya raja kamu ni, tanya ketua kamu ni kan, ma balun niswatil lati ma balun niswah allati qatta'na aydiyahunna. Apa hal ma balu ni maknanya apa halnya, apa keadaan perempuan-perempuan an-niswah allati qatta'na aydiyahunna, yang telah memotong ataupun yang telah melukakan jari-jari. Jadi Nabi Yusuf ingat lagi. Jadi kalau ikutnya kan, ini 7 tahun kan, ini lama sangat kan masa kan. Tapi Nabi Yusuf masuk penjara ialah kerana kisah tadi. Kerana kisah perempuan-perempuan yang telah melukakan tangan-tangan tu ketika makan tu kan. Mereka inilah yang semuanya menyebabkan Nabi Yusuf masuk dalam penjara kan. Kerana dikatakan bahawa menggoda mereka, kepada dia yang digoda. Tapi dikata ni, jadi Nabi Yusuf tak nak keluar daripada dalam penjara sehinggalah dibersihkan nama dia dulu. Erti sinilah raja tak tahu kisah ni. Raja tak tahu kisah bahawa ada seorang ni, budak ni kan, hamba ni, dikatakan dimasukkan dalam penjara disebabkan oleh kerana kes ni. Jadi seolah-olah sini kita boleh baca kan, boleh tahu kan bahawa Yusuf kan tanya dulu kisah ni macam ni, aku masuk penjara macam ni lah kerana ni kan. Jadi aku nak tahu dulu kisah apa tu, kisah perempuan-perempuan tu yang telah menuduh aku buat macam ni tu. Jadi dia tak akan keluar, dia kata. Jadi kemudian dia kata, inna rabbi bikaidihinna alim. Dia kata sesungguhnya, kata Rabbi situ bukan kata makna bikaidihinna alim. Minta maaf, Allah SWT dia kata Tuhan aku tahu kan dengan apa planning perempuan, planning mereka ni kan. Alim, tahu. Ataupun boleh juga dikatakan kat sini bahawa inna Rabbi tu Tuhan aku, ya, Tuhan aku tu Aziz lah. Aziz tahu, dia kata, dengan plan mereka ni. Maknanya iaitu suami kepada Zalaikha yang sebelum ni kita sebutkan. Kalau nama dia Zalaikha lah, sebagaimana disebutkan oleh setengah-setengah riwayat. Jadi kata ni suami dia tahu apa yang berlaku ni, kenapa dipenjarakan aku dan sebagainya. Okey, jadi qala ma khatbukunna. Jadi raja pun, ni ayat yang ke 51 insya-Allah, ayat 51. Jadi ayat 51, jadi raja tu pun bertanyalah, qala ma, raja tu kumpulkan perempuan-perempuan tadi tu. Bila dah tahu cerita ni, dia kumpulkan perempuan, kemudian dia bertanyalah kepada perempuan, ma khutbukunna,
apa hal kamu ni? Ma khatbukunna, apa cerita kamu ni? Kan? Nabi Yusuf telah cakap macam ni. Jadi, ma khatbukunna iz rawattunna Yusuf an nafsihi. Ketika kamu semua telah menggoda Yusuf untuk meninggalkan pegangan dia. Apa yang dia tak nak tu, istaqsam yang kita baca sebelum daripada itu kan, dia tak nak, dia enggan dan sebagainya tu. Apa cerita kamu ni? Cuba cerita sikitlah kan ketika kamu ni. Kulna, lalu mereka pun berkatalah, ramai-ramai berkata kan, memberitahu perempuan-perempuan, wanita-wanita ni kan, bangsawan semua ni, kulna hasyadillah, dia kata ma alimna alaihi min su. Maknanya mereka pun mengakulah pada masa ni, hasyadillah, mereka berkata subhanallah, dia kata sebenarnya ma alimna alaihi min su, kami tak pernah tahu pun bahawa dia ni buat jahat. Maknanya Nabi Yusuf ni tak jahat, maksudnya kan, ma'alimna, kami tak pernah dengar pun bahawa dia ni jahat kan, kami tak pernah tahu pun dia ni jahat, sebenarnya dia ni baiklah, nak ceritanya kan, ma'alimna alaihi min su. Qalat, lalu kemudian lepas tu perempuan tadi, isteri Aziz, yang tadi tu ramai-ramai, sekarang ni yang seorang pula tadi. Qalat imra'atul Aziz, berkatalah isteri Aziz, isteri tempat di mana Nabi Yusuf berada di rumah dia tu, yang mula-mula nak goda dia tu kan. Qalat imra'atul Aziz, berkatalah imra'atul Aziz, dia kata al-an hashasal haq, sekarang jelas dah. Sekarang tak boleh, dia tak boleh nak sembunyi dah, sekarang dah akhirnya jelas juga, terbuka jugalah cerita ni kan. Hasal tu maknanya wadaha, maknanya jadi jelaslah sekarang ni, terbuka dah kan, timbul dah, nampak dah kan. Jadi asal hashasa tu ialah naik ke atas maknanya timbul lah, maknanya kan, kalau dalam air tu dia akan timbul, itu hashasa. Jadi maknanya ialah wadaha al-haqqu ana rawattuhu, dia pun mengakulah bahawa sebenarnya akulah yang rawattuhu, akulah yang menggoda dia an nafsihi wa innahu laminas sadiqin, dan sebenarnya Yusuf adalah, dia ni adalah orang yang benar. Jadi kita tengok kat sini kan, makna penggunaan yang kita sebutkan tadi kan, sebagai contohnya kan, dalam ayat 50 sebagai contohnya kan, kita tengok kan bahawa Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan raja, tengok kan. Jadi maknanya kan Allah Ta'ala gunakan perkataan raja, iaitu qalal malik. Tengok sini kan, yang telah kita sebutkan tadi, bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggunakan perkataan raja semasa zaman Nabi Yusuf ni tak ada perkataan Fir'aun. Tapi selepas daripada itu, bila tiba di zaman Nabi Musa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggunakan izhab ila Fir'aun, pergilah kamu kepada Fir'aun, menunjukkan bahawa raja pada masa zaman Nabi Musa adalah dipanggil sebagai Fir'aun. Dan memang pun itulah yang dikatakan oleh ahli sejarah. Sekarang terpaksalah mereka mengaku bahawa ada New Kingdom, ada Old Kingdom. Jadi masa Old Kingdom digunakan perkataan raja, tak guna lagi perkataan Fir'aun. Tapi bila zaman New Kingdom, iaitu di zaman Nabi Musa alaihissalam, mereka menggunakan pada masa itu istilah Fir'aun kepada raja-raja Mesir. Jadi apakah nama dia sebenarnya itu tidak diceritakan oleh Allah SWT, tetapi Allah SWT menamakan Fir'aun kerana maksudnya ialah mahliga yang besar, istana yang besar, itu makna Fir'aun asal maknanya. Jadi Allah Ta'ala gunakan itu, nama yang digunakan oleh orang-orang di zaman New Kingdom. Jadi okey, kita balik semula kita ni, iaitu pada ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir sekarang ni ialah zalika. Zalika itu apa? Maksudnya ialah zalika ni, minta maaf ayat terakhir, zalika ini iaitu Nabi Yusuf ni, dia tak nak keluar daripada penjara sebelum daripada nama dia dibersihkan, sebelum clear bahawa dia tidak bersalah. Yang bersalah adalah perempuan-perempuan yang ramai-ramai ni, yang buat khianat pada dia dan sebagainya. Jadi sekarang ni apabila dah jelas dah macam tu, iaitu zalika tu dalam tafsir kata ialah talabul bara'ah. Talabu maksudnya ialah permintaan untuk membersihkan diri dan namanya. Itulah untuk apa tujuan dia, ialah liya'lama anni lam akhunhu, supaya liya'lam tu, ya'lam, siapa ya'lam? Ya'lam iaitu tuan rumah tu. Tuan rumah tempat Nabi Yusuf berada semasa dia khianati, semasa digoda oleh isteri tuan rumah tu. Jadi Aziz, yang kita panggil Aziz tu kan. Jadi zalika liya'lam, itu semua ialah supaya perbuatan itu Nabi Yusuf buat supaya tuan rumah tu tahu, liya'lam anni, bahawa aku lam akhunhu bil ghaib, aku tak pernah berkhianat kepadanya
Berkhianat kepada siapa? Berkhianat kepadanya, kepada Aziz tadi. Maknanya ketika nampak ke, yang tahu ke, yang jelas ke, yang tak jelas ke, maknanya sebelum daripada tak pernah Nabi Yusuf ni berkhianat kepada dia. Lam akhunhu bil ghaib, ketika dia tak ada, ketika apa yang dia tak tahu. Wa annallaha la yahdi kaidal khainin. Konsep yang dibawa oleh Nabi Yusuf, prinsip yang dibawa oleh Nabi Yusuf, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini ialah Nabi Yusuf kata, sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang khianat. Artinya ialah Allah Ta'ala ni tak akan memberi petunjuk kalau orang tu ada khianat dalam hati dia, dia buat khianat kan. Allah Ta'ala tak akan memberi petunjuk kepada dia. Dan nanti Allah Ta'ala akan buka, akan bongkar, nanti akan memalukan diri dia sendiri. Jadi oleh kerana itulah orang yang khianat, jaga-jaga kan. Mungkin satu masa yang tertentu Allah Ta'ala tutup keburukan dia, tak nampakkan keburukan dia kan. Tapi satu masa kemungkinan Allah Ta'ala akan nampakkan dia dan akan memalukan dia sendiri. Jadi jaga-jagalah kan. Kita dalam ayat ni Allah Ta'ala memberi warning kepada kita supaya jangan berkhianat di atas apa-apa saja dalam kehidupan kita. InsyaAllah apa yang berlaku seterusnya selepas daripada tu kita akan tengok insyaAllah, iaitu di muka surat yang seterusnya 242 akan datang insyaAllah. Jumpa lagi. Setakat saja untuk hari ini. Kita insyaAllah jumpa lagi dalam sesi akan datang. Dan jangan lupa insyaAllah untuk share seperti biasa, share kepada semua sahabat-sahabat kita yang lain yang tidak mengikuti sesi kita ini supaya mereka mendapat manfaat juga. Dan jangan lupa insyaAllah kita sekarang ni semua file-file kita ni, semua recording kita ni ada di Facebook dan juga ada di YouTube. InsyaAllah boleh tengok di YouTube insyaAllah. Siapa-siapa yang biasa dengan YouTube, lebih sukakan YouTube, insyaAllah boleh tengok di sana insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Jumpa lagi insyaAllah. Kita tangguh dengan wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.